Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-79 wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Berkata Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tusawwunna sufufakum, dan luruskanlah saf kamu, au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau Allah SWT akan palingkan wajah-wajah kalian, ataupun Allah SWT akan memecahkan kesatuan-kesatuan kamu. Itu maksudnya lebih kurang. Syarahnya, qauluhu, iaitu Nabi berkata la tusawwunna. Okey, lam kat sini, lam yang dimaksudkan sini ialah lam wati'ah lil qasam. Lam yang diletakkan sini ialah lam untuk qasam, iaitu sumpah. Qasam ni sumpah lah. Ai tadullu ala qasam mahdhuf, iaitu yang menunjukkan bahawa ada qasam, iaitu kata-kata sumpah yang dimahzuf, yang dibuang. Okey, yang sebenarnya ayat panjang lagi, iaitu wa taqdir. Okey, bila disebut takdir maksudnya dia ada ayat asal. Okey, yang dipendekkan. Ayat yang dibagi sini pendek, tapi sebenarnya ada ayat yang panjang yang asal. Kalau kita belajar balaghah selalu akan jumpalah wa taqdir wallahi la tusawwunna. Ayat dia sebenarnya wallahi la tusawwunna, iaitu demi Allah la tusawwunna, luruskanlah saf. Luruskanlah, tu maksud ayat dia. Okey, maka berdasarkan ayat ni wallahi la tusawwunna, sebenarnya wa ala haza, maka pendudukan ayat ini fatakuna hazihil jumlah, maka ayat ini sebenarnya mengandungi, sebenarnya ayat ini adalah al-jumlah muakkadah. Sebenarnya ayat ni adalah ayat yang ada taukid, ada takkid, iaitu ada penegasan, dengan 3 penegasan. Bi salasati muakkidat, iaitu ada 3 penegasan. Penegasan ni macam bahasa Melayu sebut, macam kita sebut biasalah, besar betul. Besar betul, iaitu besar betul kat sini ialah penegasan. Dia nak beritahu besar yang betul, iaitu besar memang besar dah. Betul tu dah beritahu memang besar betul. Macam memang besar betul tu pun sama. Memang tu pun penegasan. Besar, tu dia punya ayat lah, dia punya perkataan lah, betul. Maksudnya ada 2 penegasan, memang, besar, betul. Okey, jadi kat sini ada 3. Okey, maknanya Nabi nak beritahu secara bersungguh-sungguh. Okey, yang pertama, penegasan dia yang pertama ialah lam kat situ. La tusawun. Sebenarnya tusawu sebenarnya ayat dia, perkataan dia. Dah tambah lam kat depan tu. Itu penegasan dia yang pertama. Kemudian yang kedua, penegasan dia ialah qasam, iaitu wallahi. Memang dalam hadis tak ada, tapi sebenarnya dia dihazafkan, iaitu dibuang. Macam apa? Kita tanya, siapa nama kamu? Ahmad. Sedangkan ayat dia sebenarnya ialah nama saya Ahmad, tapi dia buang. Itu namanya dihazaf. Dia dibuang nama saya Ahmad. Ahmad dengan sama nama. Macam kita cakap, nama apa? Sedangkan ayat tu tak lengkap. Ayat sebenarnya ialah siapa nama kamu? Apa nama kamu? Tu sebenarnya. Dia memendekkan. Bukan Melayu je ada pendek-pendek ni. Semua bahasa ada. Okay, bahasa Arab ni pun diguna pendek. Jadi panjang dia sebenarnya ialah wallahi. Ada wallahi depan tu. La tusawwunna. Bila ada la, maknanya sebenarnya ada wallahi belakang dia. Tu kedua, taukid, penegasan yang kedua, ada qasam. Yang ketiga, nun taukid, nun yang belakang tu la tusawwunna. Wunna tu taukid dia. Okey, seterusnya wa misla hadza ta'bir yaqa'u kathiran fil Quran wa ghairihi, iaitu ayat-ayat seperti ini. Wa misla hadza ta'bir, ta'bir ni ayat style macam ni, style ayat. Ta'bir tu style ayat macam ni. Yaqa'a kathiran, banyaknya pada Al-Quran, fil Quran wa ghairihi, tu dan lain-lain lah seperti hadis. Qala Allah Ta'ala. Okey, next tengok. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berkata, dia bagi contoh ni sekarang ni, masih lagi dalam tajuk penegasan taukid tu. Ayat Allah SWT sendiri guna apa? La tarawunnal jahim. La tarawunna. Kemudian thumma la tarawunnaha. La tarawunnaha. Taukid lagi.
Okey, sampai habis ayat lah. Kemudian seterusnya, apa Allah ada bagi. Kemudian seterusnya, okey. Dia dah habis tajuk taukid. Okey, perenggan tu cerita hanya pasal taukid je, penegasan je, takkid apa? Taukid lah. Okey, masuk perenggan baru, qauluhu aw la yukhalifanna Allah. Aw, dia nak cerita pasal aw kat sini. Aw kat depan tu bermakna badal, iaitu tukar. Iaitu jika kau tak buat, maka Allah akan bagi ni. Apa? I kat sini maksudnya seperti kita guna dalam bahasa Inggeris, IE yang kita tulis bila kita writing, kita tulis IE. IE maksudnya dia nak explanation lah. I maksud sini ialah, maksudnya ialah I. Itu maksud I bahasa Arab. Kalau kita buka kitab selalu akan kita jumpa lah kalau kita baca. Okey. Maksud kat sini ialah fa'il lam taf'alu. Dia bagi tahu cerita pasal au ni. Iaitu jika fa'il lam, jika kita tak melakukan, taf'alu tak melakukan, iaitu meluruskan saf, tusawu atas la tusawunna. Jika kita tak meluruskan saf, fa yukhalifanna Allah. Okay, ni akibatnya. Fal yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Maka Allah SWT akan palingkan wajah-wajah atau mecah belahkan kesatuan orang Islam. Kesatuan kamu lah. Seterusnya, okey, perenggan baru seterusnya di muka surat sebelah 612. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yukhalifanna Allah naqul fiha min jihati tawqi' wal qasam ma qulna fil jumlatil ula. Okey, perenggan tak penting pun dia nak bagi tahu dalam la yukhalifanna Allah ni pun Nabi guna ayat taukid, iaitu penegasan. Okey, perenggan seterusnya bawahnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam baina wujuhikum. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu cakap baina wujuhikum, iaitu baina wujuhikum ni dari sudut lughah ni, dari sudut maksud secara literal ni, maksudnya ialah baina ni antara, wujuhikum ni wajah-wajah kamu. Dia boleh bawa dua maksud, yahtamil maknayain, iaitu boleh membawa maksud dua maksud. boleh mengandungi dua maksud. Okey, makna pertama ni ialah makna secara literal. Okey, dia bagi tahu apa? Annaha mukhalafah hissiyah, iaitu mukhalafah yang dia nak bawa maksud kat sini ialah mukhalafah hissiyah. Nabi kata la yukhalifanna. Ni mukhalafah ni. Khalif tu mukhalafah. La yukhalifanna Allah baina wujuhikum, iaitu wajah kamu akan mukhalafah. Mukhalafah ni bertentangan. Wajah-wajah bertentangan. Tentang. Maknanya bertentangan. Dia tidak seia tak sekata. Dia berbalah macam itulah. Tapi dari sudut hisiah, itu hisiah ni maksud dari sudut kita boleh nampak. Macam mujizat hisiah maknawian. Hisiah ni kita boleh nampak. Iaitu maksudnya ialah yusarifu wujuhu ba'dukum an ba'd. Dia kata wajah kita akan berpaling antara satu sama lain. Ba'dukum an ba'd maksudnya satu sama lain. Bihaits iaitu dengan bihaitsu yakuna wajhul insan masalan ila katifihi, iaitu contoh seperti wajah kita melihat kepada katifihi atau ila khalfihi. Okey, kita akan pandangkan ke kanan, ke kiri, ke belakang macam tu. Seterusnya au ila khalfihi, itu ke belakang. Wajah kita tak sekata, ada pandang tempat lain, pandang tempat lain. Itu maksudnya wa hazihi mukhalafah hissiyah, iaitu ini ialah perbezaan dari sudut yang kita boleh nampak. Okey, ni sebenarnya dia cerita pasal balaghah lagi ni. Kemudian dia beritahu wa makna tsani, boleh juga membawa maksud makna yang kedua, iaitu annaha mukhalafah maknawiyah, iaitu pertentangan dari sudut maknawi, iaitu secara metafor. Secara metafora, iaitu metafor lah, literal metafor kan. Iaitu mukhalafah baina ujhatun nazar. Okey, iaitu dari sudut pandang, dari sudut pandangan, iaitu orang ni ada pandangan macam ni, orang ni ada pandangan macam ni, yang berbalah, yang berbeza. Okey.
Wa ya'ni bizalik, maknanya ialah anna qulub takhtalif wa tattajih tijahat mutaghayyirah. Sesungguhnya hati, anna qulub, hati orang, dia tak cerita pasal wajah. Iaitu dia tak cerita wajah ni kan muka. Dia cerita pasal hati, dia tak cerita pasal wajah. Tadi kan kalau kita mau masuk secara literal iaitu wajah orang. Tapi sini dia masuk bukan wajah ni masukkan, tapi hati. Anna qulub takhtalif wa tattajih, hati ni kita pandang ke tempat lain, iaitu ada pandangan dia tersendiri yang berbeza dengan orang lain. Dia tak sama, maksudnya tak bersatu hati lah maksudnya. Takhtalif wa tattajih ni dia menghadap kepada arah itijahat, arah mutaghayyirah yang berbeza-beza dengan orang lain, saling berbeza, berpecah maksudnya. Wala syak fi darar zalik, maka ini tak syak lagi, wala syak tak syak lah, tidak syak fi darar zalik, iaitu benda ni satu darar, iaitu musibah, satu benda yang tak baik. Bila hati tak satu, maka benda tak baik. Maka di sini ayat hadis ni cerita, maksudnya dia beritahu, jika kau tak luruskan saf, maka hati Allah SWT akan hancurkan perpaduan kita. Iaitu Allah SWT akan tidak menyatukan hati-hati kita. Wa annahu uqubah azimah, ya inilah akibat yang sangat-sangat berat. Uqubah akibat lah. Ayyulqa al-khilaf baina ummah. Nampak dia kata Allah SWT akan campakkan khilaf, iaitu perbalahan, perbezaan pendapat di kalangan umat. Fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini dalil, iaitu hujah, dalil lah, ala, dalil kepada an taswiyat as-saf, iaitu meluruskan saf, taswiyat as-saf wajibah. Dalil yang menunjukkan meluruskan saf ni ialah wajib. Wa wajhu dilalah, dan dia punya hujah, penghujahannya, wajh dilalah ni penghujahan dia lah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala jaza, Nabi memberikan akibat, balasan bagi mereka. Jika Nabi larang sesuatu dan Nabi bagi balasan, ada balasan, iaitu hukuman. Iaitu hukuman dia dalam kes ni, iaitu Allah Ta'ala akan pecah belahkan hati kita lah kan. Jadi Nabi ada letakkan balasan, maka benda ni menjadi wajib. Okey, kalau Nabi tak bagi alasan, dia jadi makruh lah kan. Kalau ikut usul fiqh, tengoklah usul fiqh macam mana ni, dalam bahasa usul fiqh lah. Ja'ala jaza' man lam yusawwiha ay yukhalif Allah, iaitu jaza' dia, iaitu dia punya hukuman dia ialah Allah SWT akan pecah belahkan, yukhalif Allah, Allah Ta'ala akan pecah belahkan baina wujuhil mutasaffin, iaitu Allah Ta'ala akan pecahkan hati, kesatuan orang-orang yang dalam saf. Okey, dia punya faedah daripada hadis ini, iaitu pengajaran daripada hadis, an taswiyat as-saf mas'uliyah, sesungguhnya an taswiyah, meluruskan, as-saf lah, mas'uliyah, tanggungjawab, al-jami', iaitu semua orang, liqaulihi, kerana daripada hadis ni, qaulihi iaitu kata-kata Nabi, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, itu dia punya matan tu lah, matan hadis tu. Lakin, tetapi taqwa mas'uliyah aslan, tapi sebenarnya asalnya, lakin taqwa mas'uliyah, taqwa ni kena sebenarnya maksudnya, mas'uliyah tanggungjawab, aslan pada asalnya, alal imam, sebenarnya imam yang kena, yang menjadi tanggungjawab imam untuk meluruskan saf para makmum. Wa minha bayan. Okey, tetapi hadis ni sebenarnya menjelaskan safahi, kebodohan, ulaikal qaum, iaitu sebahagian manusia. Ulaika ni sebahagian orang lah, al-qaum, manusia lah kan. Allazina idza ra'au, yang mana mereka ni idza, bila, ra'au, melihat, al-imam, imam yusirru ala taswiyati saf, iaitu imam membetulkan, meluruskan, ala merapatkan saf, mereka ni wala yadkhul fi solah, mereka ni tak masuk, tak join solat tu dulu. Okey, illa haitsu ya'lam, hinggalah mereka mengetahui, haitsu ya'lam, mereka tahu bila
Mereka ni nampak saf ni lurus, tajida. Okey, ni secara ringkasan lah. Okey. Mereka ni nampak saf ni lurus, mereka ni jadi macam mereka tak nak luruskan saf. Mereka tak nak rapat, tak nak luruskan, nak sempurnakan saf. Mereka bahkan ingkar wa yunkiru nahu. Mereka ingkar, mereka tak nak. Okey, sebab kedegilan dan kebodohan tadi disebut kan. Wa hadza yadullu ala jahlihim. Semua ini menunjukkan kepada kebodohan mereka. Wa hadza ini yadullu menunjukkan ala ke atas jahlihim, iaitu kebodohan mereka. Jahil li'annahum law alimu, kerana jika mereka tahu, law alimu, jika mereka tahu ma fi taswi, apa ganjaran bagi orang yang meluruskan saf, minat thawab, daripada maksudnya dari sudut pahala, wal ajr, dan balasan, wa ma fi tarkiha min al wizri, dan okey, sawab dan ajar ni samalah bendanya. Wa ma fi tarkiha min al wizri, iaitu dan balasan bagi mereka yang meninggalkan suruhan ni, iaitu meluruskan saf. Ma fa'alu zalik, jika orang tahu lah apa balasannya, maka mereka takkan buat. Okey, seterusnya masuk hadis yang bawah tu yang tak ada nombor tu, dia sambung lagi hadis baru. Jadi sebenarnya total dia ada 3 hadis. Nampak? Hadis yang ketiga ni 613 ni sebenarnya hadis yang ketiga. Tapi sebab hadis yang sama, dia tak letak nombor. Tapi ada syarah yang beza. Jadi basically sebenarnya ada 3 hadis. Okey, wali Muslim. Okey, riwayat dia ni dalam riwayat wali Muslim tu, maksud dalam sahih Muslim lah. Okey, bukan kalau kita belajar hadis kita tahulah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami, hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah, sehinggalah seolah-olah dia yusawwi meluruskan al-qidah, batang-batang panah. Anak panah tu lah. Luruskan anak panah bagi straight. Tak tahulah zaman dulu macam mana kan, nak perang kan. Hatta idza ra'a, hinggalah jika dia melihat, an qad, tadi kan dalam kita hadis sebelum ni kita jumpa perkataan qidah, tapi waktu tu tak tahu lah maksudnya. Ni baru jumpa qidah ni, maksudnya anak panah. Okey. Hatta idza ra'a an qad aqalna anhu, sehinggalah dia lihat, sehinggalah Nabi ni dia betulkan sah kita, hinggalah dia lihat yang kita orang ni, iaitu sahabat-sahabat, idza ra'a, iaitu jika dia lihat, qad aqalna anhu, iaitu hinggalah kita ni faham yang sah ni kena lurus. Okey. Summa kharaja yauman, maknanya lepas tu, lepas Nabi saya betul-betulkan, jadi sahabat ni faham barisan mesti lurus. Okey. Seterusnya thumma kharaja yauman faqam hatta iza kada ayyukabir, sehinggalah satu hari, thumma kharaja, satu hari kita pada satu hari ni nak dirikan solat, sehingga hatta iza kada ayyukabir, hingga Nabi satu ketika tu hampir-hampir, kada ni hampir-hampir, ayyukabir, hingga dia nak takbir, tak kata ihram mula-mula tu lah. Fara'a rajulan badiyan sadruh, Nabi lihat rajulan, seorang lelaki, ra'a ni lihat rajulan lelaki, badiyan ni zahir, ternampak, terjelas. Sadruhu, maknanya dada dia ke depan. Maksud dia memang tak lurus lah. Orang dada straight lurus kan, kalau kita tengok macam kawat kan. Tapi dia ni macam ke depan sikit, sebab dada nampak. Kalau kita tengok dari tepi macam kawat tu, kita nampak dia macam ke depan sikit. Nabi pun berkata, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawunna sufufakum, luruskanlah saf kamu, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Nabi kata, ni sebenarnya hadis dia sama lah. Okay, jadinya hadis ni sebenarnya sama dengan ada atas tadi, cuma hadis ni riwayat daripada Muslim. Hadis ni jadi panjang. Tadi hadis kat atas tu, hadis yang kedua tu pendek je kan. Tapi sebenarnya ni ada riwayat yang dibawa oleh dalam Sahih Muslim yang lebih panjang. Dia syarahlah balik. Okey, syarah dia. Tadi dah tahu kan maksud la tusawwunna sufufakum aw la yakhalifannallahu baina wujuhikum. Tadi kan dia tak perlu terang balik lah. Okey, syarah dia yang pertama, zahiru annahu yaf'alu zalika biyadihi. Nabi meluruskan saf
dengan tangannya. Dia kata zahiruhu, secara zahirnya, kerana Rasulullah, ayat disebut tadi, Nabi SAW, kerana Rasulullah yusawi sufufana, Nabi meluruskan saf kami. Dia kata dalam syarah ni bahawa tu zahiruhu annahu yaf'alu zalika biyadihi, iaitu Nabi secara zahirnya, hadis ni menunjukkan Nabi membetulkan saf kami dengan tangannya sendiri. Iaitu Nabi pergi betulkan sahabat kan. Wa qad ja'a zalika sarihan, ada hadis wa qad ja'a tu maksudnya telah datang, ja'a kan datang, zalika iaitu perkara ini, sarihan secara jelas, fima rawahu Abu Dawud, seperti mana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan dia lah, kitab hadis kan, sunan Abi Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yadribus saf, sesungguhnya Nabi sallallahu dia yadribu ni memukul kan, membuat saf lah, yadribu membuat saf, min tarafihi ila tarafihi, mana Nabi pergi berhujung, taraf ni hujung, daripada hujung ke hujung. Okey, wa yamsah manakib sahabat, manakib bahu kan, betul-betulkan bahu sahabat, wa sudurahum, dada pun Nabi betul-betulkan, wa ya'muruhum bitaswiyah, dan Nabi SAW mengarahkan mereka untuk meluruskan saf. Okey, seterusnya itu ada bagi riwayat dalam kitab Abi Daud lah, hadis tu. Kemudian qaulu hatta ka'annama yusawi bihal qidas, hatta sehinggalah, tadi kita bagi makna kan, seolah-olah Nabi membetulkan anak panah. Al-qidah jam'u qadahin, qidah ni jamak, iaitu plural bagi perkataan qadahin. Itu singular dia lah, qadahin singular, satu batang nak panah. Qidahin, qidaha, banyak nak panah. Wahiyya ma yakuna fi nasabis sahm, sahm ni nak panah lah kan, sahm ni. Okey, iaitu benda yang diletakkan kat panah. Wa hadza la budda an yakuna ka asnanil mashab, maka ini dia la budda ni maksudnya wajib, an yakuna hinggalah menjadi, wajib hingga jadi, ka asnanil mashab, seperti gigi, iaitu lurus, dia straight macam tu. Fa illam yakun kazali hasalah khalal fi rimayah, rimayah tu tembakan lah, dia macam mana, dia susul anak panah tu, betul kan anak panah, tak tahulah sebab kita tak memanah, kita tak tahulah. Dia kata sehinggalah macam gigi kan, lurus, jadi tak ada khalal, tak ada khalal ni maksudnya ada lubang, bukan lubang, sengkang-sengkang, ada rongga, rongga, khalal ni rongga, macam ruang kosong, macam kalau buat saf tu, kalau jarak jauh ni, ni maknanya tengah-tengah ni khalal, ruang kosong, jauh, jadi kena rapatkan. Okey, jika okey, itu lebih kurang lah maksudnya, kita tak terang habis. Kita perenggan bawahnya, qauluhu hatta iza ra'a an qad aqalna anhu. Okey, tu ayat tadi kita dah terang kat atas tadi, hinggalah jika dia melihat, yang kami ni, yang kita orang ni dah faham lah, kita dapat tangkap, kita dapat tahu lah, maksudnya saya solat kena lurus. Nabi mula betulkan saf sahabat sehinggalah sahabat sendiri faham yang mereka saf ni kena lurus, macam tu lah kan tadi. Ro'a, ro'a kat sini, dia masuk kat sini, kata ro'a tu ru'yah ilmiyah, iaitu dia berpandangan dengan pandangan yang ilmu lah. Pandangan ilmu ni maksudnya maknanya dia tengok dari sudut firasat, dia mengatakan bahawa sahabat ni faham. Macam tu lah maksudnya. Bukan tengok gitu, faham, untuk gitu-gitu, geli-geli macam tu kan. Okey, macam mana kita dia tahu ini sebenarnya ru'yah ilmiyah, iaitu pandangan berilmu. Bukan maksudnya pandangan tu tengok tambah ilmu dah. Maksudnya pandangan iaitu maksudnya dari sudut maksudnya dia merasa sahabat ni dia punya pandangan tu pandangan yang berasas. Tu maksudnya. Itu bukan sekadar sangkaan semata-mata, bahkan dia punya sangkaan yang ada asas. Kenapa dia kata macam tu? Apa yang buktikan benda ni
pandangan Nabi ni pandangan yang berasas dari sudut ni lah, bukan kata Nabi pandangan terasas. Apa dalilnya? Dia kata annahu qala qad aqilna, iaitu dia kata qad aqilna, iaitu yang kita orang ni dah faham. Aqilna guna akal, kita orang dah faham. Wal aqal la yudrak bil ain. Dia kata akal ni kita faham ni bukan guna mata tak cukup. Akal ni maksudnya sampai ke akal, maksudnya wa inna ma yudrak bil ilmi wasyuur, iaitu kita tahu dengan masuk ke akal ni, iaitu dengan ilmu dan perasaan. Syuur ni rasa. Kemudian dalam hadis tu bagi tahu aqalna anhu, yakni faqihna, iaitu kita orang faham. Faqih ni maksud faham lah, fiqh. Arafna, iaitu kami tahu. Manzilat taswiyah, iaitu kita orang tahu kedudukan meluruskan saf ni. Wa annaha zata ahamiyah balighah, hinggalah kami tahu yang wa annaha, iaitu meluruskan saf, sesungguhnya meluruskan saf zata satu benda, ahamiyah benda yang sangat penting, balighah sangat penting lah. Itu qauluhu summa, kemudian dia kata qauluhu summa kharaja yawman faqama. Dalam hadis tu disebut tu summa, kemudian kami keluar, kemudian Nabi keluar, kharaja keluar, yawman satu hari, faqama untuk solat. Maksud dia ialah, tadi dah kita Melayu ni dia beritahu maksud secara bahasa Arab lah kan, sebab bukan orang Melayu je baca, ni orang Arab baca, kerana orang Arab tak faham, jadi dia perlukan syarah. Tu maksudnya syarah. Satu namanya syarah. Yakni, iaitu maksudnya ialah qoma fi makanih, iaitu Nabi berdiri. Qoma tu maksudnya berdiri di tempatnya, makanihi tempatnya, li yusalliya bihim, untuk solat bersama-sama dengan sahabat. Okey, qauluhu, dan Nabi kata sambungan lagi hadis tu, hatta idza kada ayukabbir. Hatta iza kada ayukabbir tu kan maksudnya tadi hingga Nabi hampir untuk takbir, angkat takbir. Maksudnya ialah ni dalam bahasa Arab lah, maksudnya an qalilun wuqu'iha ba'da kad. Maksudnya dia dah hampir masuk lah, tu maksudnya. Dia masuk sikit. Macam tu lah. Allahu Akbar, sempurna kan, dia macam masuk sikit. Hampir masuk. Kama fi hadzal hadis wal aktsar fiha hazaf an, kama qala ta'ala wa ma kadu yaf'alun. Wa qala idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Tu semua di sini nak cerita pasal kada tu je, maksudnya kada tu hampir-hampir maksudnya. Okey. Angkada. Di sana ada an. Keadaan qalil wuqu'iha, berlaku sikit. Okay. Seterusnya musuh 614. Qauluhu radhiyallahu anhu fara'a rajulan badiyan sadruh. Okey, ni yang meriwayatkan hadisnya kata fara'a rajulan badiyan sadruh. Nabi SAW nampak, fara'a, Nabi melihat, rajulan, lelaki, badiyan sadruh. Badiyan terzahir, dia punya dada tu. Mana dada dia depan, mana dia berdiri depan sikit pada orang lain, macam tu lah. Tu nampak dadanya. Okey, ay zahiran barizan anis saf, iaitu zahiran terzahir, barizan dengan jelas lah, bariz anis saf. Dia lurus, asal ada seorang ke depan, nampak sangat kan. Mimma yadullu ala annahu kana mutaqaddiman ala saf. Mimma, yang mana menunjukkan, menunjukkan ala kepada annahu, sesungguhnya, kana, iaitu orang itu, mutaqaddiman, ke depan, ala saf, daripada safnya. Walaisal makna anna sadra wahdahu. Apa dia kata? Bukanlah, walaisa, bukanlah bermakna, al makna, bukan, walaisal makna maksudnya bukanlah bermakna anna sadra, dia kata bukan bermakna sesungguhnya dada, wahdahu, yang ke depan, bukan dada je ke depan. Dia dah bagi tahu huwallazi baraza, iaitu dia, orang tu sendiri ke depan. Dia bagi tahu dada tu sebenarnya macam perumpamaan je. Sebenarnya orang tu sendiri ke depan, mana boleh dada je ke depan, kita mendada macam tu kan. Mana ada orang mendada macam tu kan. Okey. Kemudian dia kata lau kana kazalik lam yakun alal insan
hujjatun li'annahu udhur. Dia kata kalaulah laukana kazalik, iaitu jikalau orang tu dah ada je depan, maka lam yakun alal insan hujjah, tidaklah menjadi kepada orang tu kesalahan lah sebenarnya. Li'annahu uzur, benda tu tak jadi kesalahan lah kalau dah ada je ke depan. Kerana itu sebenarnya satu keuzuran, kecacatan. Bukan macam uzur lah, dah ada ke depan je, mana ada orang dah ada ke depan je kan. Okey. Fa ba'dun nas rubbama yakun sadruhu badiyan mutaqaddiman qalilan an baqir jismih. Dia kata sebahagian, fa ba'dun nas, sebahagian manusia kadang-kadang rubbama yakun sadruhu, dadanya, badiyan, zahir ke depan, mutaqaddiman qalilan an baqir jismih. Ada setengah orang dada dia memang jenis ke depan sikit. Tak lewat apalah. Sebab bukan dia nak ke depan, dada ke depan. Dia diri sama betul lah orang macam tu lah. An baqiyat jismih, iaitu daripada seluruh badan dia, dada je ke depan. Wa ba'dun nas, dan sebagai manusia, rubbama yakuna sadrihi badiyan li'annahu ni dia beritahu ada probability ada orang dada dia pun ke depan kerana munahnin qalilan ni, dia terbatuk ke apa tak tahulah. Munahnin ni apa tak tahu. Lakin laisa hazal murad bi hadis, tapi bukan ni yang dimaksudkan adalah hadis ni. Al murad, masukkan di sini ialah anna rajulan kana mutaqaddiman ala saf, orang ni sini ke depan sikit daripada orang lain, bukan dada jelah. Okey. Walaupun dia sebut okey, kesimpulan dia walaupun dia sebut dada, bukanlah masukkan dada je ke depan. Sebenarnya orang tu je ke depan. Kalau orang tu memang jenis dada ke depan, tapi dia diri dalam saf yang betul, tak ada salah. Okey, seterusnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu berkata, kan dia, bila Nabi nampak orang tu ke depan, tak lurus saf dia, Nabi yang berkata, ibadallah la tusawwunna sufufakum wajha ilaihim nida. Nabi bila nampak macam tu, Nabi pun sebut nida. Nida ni macam seruan. Min ajli supaya ayyatanabbahu, untuk ambil perhatian. Tanabbah ni, intibah ni, tanbih apa, perhatian, ambil perhatian macam attention lah. Dia nak ambil attention sahabat. Lianna tasdir al-khitab bin nida, kerana bila kita gunakan ayat yang tasdirul khitab bin nida, tasdir ni macam kita gunakan khitab ni ayat bin nida, guna ayat yang ada nida. Ibadallah ni nida lah, macam seruan. Ibadallah, dia ada wahai hamba-hamba Allah, macam tu lah kan. Maka yujabu intibah al-mukhatab, maka benda ni akan menyebabkan orang yang dengar tu akan ambil intibah, iaitu akan ambil perhatian. Wa wasafahum bil ubudiyah, okey. Dan bila ada seruan macam ni, wa wasafahum bil ubudiyah, maka benda ni bila kita buat satu benda yang ibadah. Okey, sebab Nabi yang buat punya seruan, maka benda ni jadi benda jadi ta'abbud, benda ibadah lah. Sebab apa yang Nabi serukan, maka benda tu jadi ibadah. Lianna muqtada ubudiyah an yakhda' al-insan li syariah. Apa yang dikira sebagai ubudiyah, benda-benda yang menyebabkan satu benda tu jadi ubudiyah, iaitu ibadah, iaitu an yakhda', iaitu tunduk manusia al-insan li syariah, kepada syariah, kepada agama lah. Wa alla yatamadi fi khilafiha, dan jangan orang tu berani untuk macam tamadi ni tak pasti apa maksudnya, untuk bercanggah dengan seruan tu, iaitu dengan perintah Allah tu lah, sebab dah jadi uliah kan. Maka sebab tu Nabi kata ibadallah. Okey, seterusnya bawah tu dia tulis fa in qil aina harfun nida. Dia kata dia kata tadi ni benda ni nida, iaitu seruan. Tapi mana ada huruf nida? Kalau kita belajar dalam nahwu, kita akan belajar huruf-huruf nida, contohnya ya kan, ya ayyuha kan.
contohlah itu yang tahulah. Okey, dia kata dia kata sini kulna, iaitu kami kata, iaitu pengarang lah, dia kata mana ya ni? Okey, dia jawab al-ya mahzufah, ya ni dibuang. Okey, dia boleh buang macam hazaf tadi lah, macam tadi kan. So nama kau, nama apa? Macam tu. Nama kan kita kata nama, cikgu tanya nama apa, nama apa, cakap lagi panjang kan, siapa nama kamu, macam tu. Tapi orang faham kita sebut nama, orang faham mana dia nama kita. Jadi ayat ni pun sama, dia faham. So dia tak guna perkataan ya tu. Ya macam ya ayyuhalladzina amanu kan. Ya Allah. Tu kan nida tu, ya Allah. Wahai Allah. Jadi dibuang, dia kata sini dibuang. Dan waktu takdir. Jadi kalau buang, bila dalam bahasa Arab ni digunakan perkataan takdir. Takdir masuk sini ya takdir ni maksudnya ayat full sentence dia. Bila guna jumpa takdir je maksudnya full sentence. Full sentence dia kat sini ialah ya ibadallah, wahai hamba Allah. Ada ya depan. Okey. Dia kata sini haza huwal lafzul awwal. Inilah lafaz yang pertama. Wal hadis wahid. Lakin haza fihi ziyadah siyaq muslim laz. Ana wajhika. Okey. Tak tengok. Okey, seterusnya min fawaid hazal hadis. Okey, ni faedah hadis ni lah, hadis yang kita jumpa yang ketiga ni. Faedah yang pertama, pelajaran pertama ialah annal mas'uliyah fi taswiyati shaf, sesungguhnya tanggungjawab fi taswiyati untuk meluruskan shaf ni taqwa qibali kulli syai' 'ala al-imam. Sesungguhnya dia kena taqwa qabla kulli syai' kot. Okey. Kena tanggungjawab ni jatuh pada imam. Wa annahu min as-sunnah anna al-imam yubashir at-taswiyah bi nafsihi li qawlihi kana yusawi sufufana. Apa dia kata imam lah kena luruskan saf, jatuh tanggungjawab pada dia. Dan ini adalah ada dalam hadis. Sebab dalam hadis tu jelas memberitahu kana yusawi sufufana, Nabi sendiri yang luruskan saf. Nampak? Maknanya tanggungjawab jatuh pada imam. Awalnya asalnya. Okey, seterusnya. Ana taswiyah yajibu an takuna tammah. Dia kata luruskan saf ni mestilah wajib, mesti lurus yang sempurna. Seperti mana lurusnya anak panah, iaitu dia nak letakkan anak panah kat ni kan. Maka dia kena lurus lah kot. Kalau tak lurus tak, macam mana tak tahu lah kan. Anak panah lah, dia bagi perumpamaan anak panah. Liqaulihi, seperti mana dalam hadis bagi tahu, hatta ka'annama yusawi bihal qida, seperti mana seperti mana Nabi meluruskan panah. Betul. Okey, faedah yang ketiga, pengajaran ketiga adalah annal imam la yukabbir lis-salah. Hatta sesungguhnya imam tidak mulakan takbir solat tu sehinggalah yara anna sufuf qad istawat. Dia kata imam jangan takbir atau ihram mula tu sehinggalah dia melihat saf telah lurus. Walihaza lamma waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam makana, sebab itulah dalam hadis walihaza, sebab tu Nabi apabila Nabi berdiri untuk berdiri tempatnya, wahamma yukabbir, sehingga Nabi hampir takbir tu, wa ra'a hazar rajul, dan dia melihat ada seorang lelaki ni, alladzi kana sadruhu badian, dada dia ke depan, maknanya dia tu ke depan lah, bukan dada dia je. Tuqif hatta qala ma qala, dia Nabi berhenti, tawaqafa hatta qala ma qala, tuqif tawaqafa kan, hatta qala ma qala, sehingga dia Nabi katalah yang ibadallah tadi tu. Ibadallah tu yang Nabi kata yang sebelum ni tu kan. Mana? La tasawun sufufakum, tu dekat apa? Tu la tusawwunna sufufakum, Nabi kata. Kemudian disambung wa kana al-khulafa ar-rasyidun sesungguhnya khulafa ar-rasyidin
seperti Umar dan Osman. Yuwakaluna rijalan, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dia orang ni wakilkan orang. Rijalan fi taswiyatis sufuf, ada orang-orang khas yang kerjanya meluruskan saf. Fa idza ja'u qalu inna sufuf qad istawat. Sehinggalah mereka ni datang dan bagi tahu, sehinggalah mereka ni maklumkan bahawa saf-saf telah lurus. Barulah kabaru, mereka ni takbir. Barulah kita mulakan semayang, kabaru, takbir lah, mereka takbir. Mimma yadullu, bila dia kata lain dah saf dah lurus, barulah start takbir. Mimma yadullu ala inayah sahabat bizalik. Ini menunjukkan bahawa sahabat ni betul-betul inayah, iaitu penjaga betul-betul, inayah ni menjaga sahabat bizalik, menjaga benda ni. Sahabat lah. Wa hadza yaqwil qaul bi wujubi taswiyah. Maka ini menunjukkan ini menguatkan menguatkan qaul, iaitu pendapat wajibnya lurus saf. Dia menguatkan pendapat orang ulama yang mengatakan benda ni wajib. Waqad ishtahara hadis bainal 'ammah lakin la aslalah. Dia kata ada satu hadis, waqad ishtahara, telah masyhur satu hadis bainal 'ammah, di kalangan orang awam, tetapi tidak ada asal, iaitu tidak ada asal, maksudnya hadis ni hadis yang tak sahih. Okey, hadis dia kata apa? Inna Allah la yanzuru ila safil a'waj. Wa hadza la yasih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam hadis tu beritahu apa? Sesungguhnya Allah SWT tak melihat pada saf yang bengkak-bengkok ko awas ni kan. Wa hadza la yasih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pengarang ni dia kata hadis ni tak sahih daripada Nabi. Okey, maknanya pendapat ni pendapat lemah lah. Maknanya wajib lurus saf. Seterusnya pendapat yang keempat mengatakan bahawa pendapat keempat pula, pengajaran yang keempat pula ialah al-faedah rabi'ah anna musawah takuna fi a'la al-qadam. Okey, dia kata lurus ni maksudnya ialah a'la ni paling tinggi, kaki yang paling ujung, a'la. Wa fi a'la badan paling tinggi, sinilah bahu kan, badan kita paling tinggi bahu tu, kaki paling ujung tumit lah kan. Wa fi asfali badan paling bawah, asfal bawah, a'la atas, a'la qadam kaki paling atas, qadam kaki lah. Walihaza kana sahabah radhiyallahu anhum, maka sebab itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yalsaq, iaitu yalsaq ni maksudnya tampal, menampalkan rajul kaki mereka ni, bahu ni apa, tumit apa, bukulali rapat macam tu dengan kaki sebelah dia. Wa mankibahu bimanki, bahu ke bahu, memang rapat betul lah kan. Okey, kemudian dia kata jika dikatakan fa'in qil, jika dikatakan hal taswiya bi atrafil asabi', dia kata adakah boleh kita rapat dengan luruskan saf ni dengan atraf asabi', ni kaki kan, jari kaki, jari kaki ni je cukup dah rapat. Dia kata rapatkan jari kaki ke bi atrafil aqab amazah, macam mana rapat tu? Okey, tumit ke jari, macam mana dia kata kan. Qulna ashabar ta'ala, maka jawapan dia ialah sahabat Nabi ni menjelaskan kepada kita bayanu lana anna taswiyah bil ka'b, itu tumit tu, rapat tumit. Dia kata ya anal ka'b, kerana tumit ni
Okay, dia kata kulna sahabat kulna sahabat radhiyallahu anhum, sahabat ni bayanul lana, menjelaskan kepada kita anna taswiya, iaitu luruskan saf tu bil ka'bi, iaitu dengan tumit. Tumit tu lah lian, mana tumit di kaki orang tumit kena rapat macam ni lah. Okey, tumit rapat lah macam ni. Okey, lian al-ka'bi, lian al-ka'ba, dia kata kerana tumit ni huwa alladhi yanbani alaihi al-jasad, kerana badan kita ni berdiri di atas tumit sebenarnya. Okey. Kan kaki ya, tapi paling kuat tu tumit lah kan. Depan tu macam sokongan je. Kaki depan kan. Tumit ni sebenarnya yang atas badan kita, atas dia. Fal ka'b fi asfalis saq, dan tumit ni di bawah kita punya betis. Okay, ni, macam ni kaki kan. Kaki, betis kaki. Macam tu kan. Taulah. Wasaq hiya amudil badan. Nampak? Dia kata saq ni, betis kita ialah tiang kepada badan. Fatakuna taswiya bil aqub, maka kita punya luruskan saq ni mesti dengan tumit. Okey, pengajaran yang kelima ialah annahu yanbaghi lil insan, maka sebaiknya bagi manusia okey, faedah kelima ni lebih kurang maksud dia, pelajaran kelima ialah secara ringkasnya ialah maka sepatutnya manusia kita ni lah untuk segera bersungguh-sungguh untuk bila kita ada perhatian, maka kita kena segera beri perhatian macam tu. Yu'khaz min qawli, ini diambil daripada kata-kata Nabi, ibadallah la tusawwunna sufufakum. Tadilah hadis tadi kan, li'anna haza ablagh fi tanabbuhil insan, dan apa yang Nabi kata di sini ialah setinggi-tinggi perhatian daripada manusia dia nak wa tijahin nahwi mutakallim, maka kita kena tengok pada orang yang bercakapnya. Okey, cukuplah sampai situ. Okey, ada banyak kesilapan dari sudut mungkin ada yang tak faham, ada benda yang memang aku tak faham. Tapi ada lebih kurang lah maksudnya begitu. Okey, sekian.